Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Kamil dari kumpulan 11. Jadi saya mewakili rakan-rakan untuk menceritakan tentang apa itu maritime law di dalam sudut collision. Okey, yang pertama adalah rule nombor 10. Rule nombor 10 ini menceritakan tentang traffic separation scheme di mana ia merupakan sistem navigasi di laut, iaitu di kawasan yang sibuk seperti kawasan laluan Selat Melaka, di mana laluan dua hala yang mengelakkan berlakunya pelanggaran dan juga lebih efisien dalam trafik tersebut. Lebih efisien lah kalau perjalanan daripada uh, dalam laluan tersebut. Okey, kapal-kapal juga perlu mematuhi undang-undang di dalam separation scheme tersebut. Seperti kapal ini adalah kapal yang tidak menggunakan laluan pantai seperti inshore traffic zone. Okey. Dan juga apabila berada di dalam separation scheme ini, kapal-kapal tersebut mestilah menjarakkan diri mereka sejauh 20 meter untuk mengelakkan berlakunya wave ataupun gelombang yang akan mengucak-kacirkan keseluruhan perjalanan dua hala kapal tersebut. Jadi ada juga kapal yang tidak menggunakan separation scheme ini seperti kapal-kapal layar, kapal-kapal kecil ataupun kapal-kapal nelayan yang menggunakan inshore traffic zone, iaitu laluan pantai, laluan jalan ke pantai. Okey, kapal-kapal di dalam traffic zone ini perlulah berhati-hati dan tidak boleh berhenti dengan sesuka hati apabila berada di dalam traffic separation scheme ini. Dan kapal-kapal ini juga boleh juga menggunakan inshore traffic zone apabila melakukan operasi seperti offshore ataupun berlakunya kecemasan. Jadi vessel tersebut boleh keluar dan menggunakan ITZ. Jadi itu saja daripada rule 10. Jadi saya akan serahkan kepada rakan saya lain. Terima kasih. Seterusnya terdapat 18 kaedah iaitu kaedah 11 hingga kaedah 18 dalam bahagian seksyen 2. Kaedah 11 ialah berkaitan pemakaian. Kaedah-kaedah dalam seksyen ini terpakai bagi vessel yang boleh kelihatan antara satu sama lain. Seterusnya, kaedah 12 ialah kaedah vessel layar iaitu digunakan apabila dua kapal sedang menghampiri antara satu sama lain sehingga dapat menimbulkan risiko kapal berlanggar. Oleh itu, salah satu daripada kapal tersebut adalah menjauhi kapal yang lain apabila berlaku beberapa situasi. Sebagai contoh, situasi pertama apabila masing-masing mendapat angin pada sisi yang berbeza, iaitu vessel yang mendapat angin di sebelah kiri hendaklah menjauhkan diri dari arah kapal yang lain. Situasi kedua pula apabila kedua-dua vessel mendapat angin pada sisi yang sama, maka vessel di atas angin hendaklah menjauhkan diri daripada laluan kapal yang di bawah angin. Situasi ketiga, jika sesebuah vessel mendapat angin daripada sebelah kiri, melihat suatu vessel di atas angin dan tidak dapat menentukan dengan pastinya sama ada vessel yang lainnya mendapat angin dari sebelah kiri atau kanan, maka ia hendaklah menjauhi diri daripada vessel tersebut. Bagi maksud-maksud kaedah ini, bahagian atas angin hendaklah disifatkan sebagai bahagian yang bertentangan dengan bahagian di mana layar utama ditempatkan, atau dalam hal vessel dengan layar persegi, bahagian yang bertentangan dengan bahagian di mana layar depan dan belakang yang terbesar ditempatkan. Seterusnya, bagi kaedah 13 pula iaitu kaedah memotong. Menurut yang terkandung dalam peraturan bahagian B, mana-mana vessel yang memotong mana-mana vessel yang lain hendaklah menjauhkan diri daripada laluan kapal yang dipotong. Sesuatu vessel itu disifatkan memotong apabila ia datang dengan vessel lain dari arah yang lebih daripada 22.5 darjah di belakang rasanya, iaitu dalam kedudukan sedemikian dengan mengambil kira vessel yang dipotong, supaya pada waktu malam dia hanya melihat lampu vessel tetapi tidak lampu sisinya. Dan apabila sesebuah vessel berada dalam sebarang keraguan sama ada dia memotong yang lain, dia hendaklah menganggap bahawa ini adalah memotong dan bertindak sewajarnya.
Sebarang perubahan bearing seterusnya antara kedua-dua vesel tidak boleh membuat vesel yang memotong sebagai vesel yang melintas mengikut maksud kaedah-kaedah ini atau melepaskannya daripada kewajipan menjauhkan diri daripada vesel yang dipotong sehingga ia berselisih lepas dan selamat. Seterusnya, kaedah 14 iaitu situasi berhadapan. Peraturan ini diguna pakai apabila dua vesel bertemu di laluan bersalingan atau hampir bersalingan sehingga melibatkan risiko untuk berlanggar. Masing-masing hendaklah menukar laluannya ke kanan supaya setiap satu akan melalui sebelah kiri yang lain. Keadaan sedemikian hendaklah disifatkan wujud apabila kapal melihat kapal yang lain di hadapan atau hampir di hadapan pada waktu malam dengan melihat lampu mercu kapal lain sebaris atau hampir dalam satu barisan dengan kedua-dua lampu sisi. Manakala pada siang hari pula ia melihat rupa bentuk hadapan vesel yang lainnya. Akhir sekali, apabila vesel berada dalam sebarang keraguan sama ada keadaan tersebut wujud atau tidak, ia hendaklah beranggapan bahawa keadaan tersebut wujud dan bertindak sewajarnya. Saya Muhammad Amir Syatiri Besarta daripada grup 11 akan membentangkan tentang peraturan 15, iaitu peraturan 15 ni melibatkan situasi kapal di lintasan, iaitu apabila terdapat dua kapal untuk melintasi sesebuah jabatan untuk menyeberang, mereka haruslah sentiasa menjaga jarak antara mereka supaya tidak berlakunya kemalangan. Okey, untuk peraturan 16 pula, ianya melibatkan tindakan oleh sesebuah kapal untuk memberi laluan kepada kapal lain. Contohnya, untuk kapal lain melintasi dia haruslah memberi arahan yang dengan teliti kepada kapal ini, iaitu arahan dari segi kelajuan dan laluan dia supaya tidak berlakunya keraguan lah untuk melintasinya. Okey, untuk peraturan 18 pula, ianya melibatkan sebuah kapal ini ia perlu menjauhkan diri daripada 3 jenis kapal lain, iaitu pertama, kapal yang tidak mempunyai arahan. Contohnya kapal yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan. So kapal besar ni perlu menjauhkan diri daripada mereka, takut berlakunya aksiden kemalangan yang tidak diingini. Okey. Untuk yang kedua ialah sebuah kapal ni perlu menjauhkan diri daripada kapal yang membawa lebih muatan yang dihadkan. Contohnya, jika lihat kapal ni terlalu berat, so harus bagi jalan ke dia dululah untuk dia pergi. Okey, untuk yang ketiga ialah sebuah kapal ni perlu menjauhkan diri daripada kapal yang sedang menangkap ikan. Contohnya, kapal tu sedang berhenti, sedang menangkap ikan, so sebuah kapal ni perlu mencari jalan lain lah untuk daripada bertembung dengannya. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Jadi, kembali lagi bersama saya. Jadi, saya dah ceritakan rule 10 yang awal-awal tadi. Sekarang saya nak menceritakan tentang rule ke-19, iaitu rule ini berlaku ataupun termaktub ataupun tersedia apabila sesebuah kapal itu kapal yang tidak nampak. Maknanya, ianya termaktub apabila kita tidak nampak sesuatu kapal itu di atas permukaan laut. Sebagai contoh, jarak penglihatan kita terhadap kapal amatlah terhad. Bagaimana kita tak boleh nampak lampu, kita tak boleh nampak secara fizikal. Jadi kapal tersebut perlulah sentiasa berhati-hati dan mengawal kelajuan mereka supaya tidak laju ataupun tidak terlalu perlahan apabila berada di atas laut. Jadi di sini kapten ataupun master kapal itu memainkan peranan yang sangat-sangat penting apabila bercakap tentang speed ataupun jarak penglihatan mereka.
Jadi walaupun kita telah pun mendapat ataupun radar itu menerima sesuatu yang ada di dalam radar radius kapal kita, tetapi masih lagi kita perlu berhati-hati. Dan mungkin juga haluan perlu ditukar apabila sesuatu kapal ataupun sesuatu yang kita rasa macam tidak bagus untuk meneruskan perjalanan. Sekiranya ada apa-apa ada rintangan atau kapal di hadapan, jadi kita mungkin terpaksa menukar laluan. Jadi kita terpaksa juga menukar laluan. Jadi itu sahaja yang ceritakan dalam rules ke-19. Jadi kembali lagi bersama saya yang akan menceritakan tentang rule 20 dan rule 21. So rule 20 ini adalah apa? Rule 20 ini adalah penerapan tentang lampu dan juga bentuk lampu di dalam kapal tersebut. Rule ini terpakai di dalam apa jua keadaan cahaya, keadaan cuaca, maafkan saya, iaitu lampu-lampu di dalam kapal ini perlulah dibuka setiap masa untuk mengelakkan kita daripada terkeliru ataupun berlaku apa-apa sahaja ketidaksefahaman di dalam kapal tersebut. Okey, jadi dah hanya lampu-lampu yang diperlukan sahaja yang perlu dipasang ataupun dibuka untuk mengelakkan kita daripada orang ataupun sesebuah kapal lain tidak mengecam ataupun tidak menjaskan imej kita lah, apakah kita sebenarnya. Dan lampu itu diperuntukkan dan perlu dibuka ataupun dimaktubkan di dalam Marpol Annex 1. Itu hanya rule 20. Jadi rule 21 pula ialah menceritakan tentang lampu-lampu yang ada di dalam kapal. Yang pertama adalah lampu mast headlight. Lampu mast headlight ni terletak di hadapan kapal dan di tengah kapal. Okay, yang kedua adalah side light. Side light ini adalah lampu di sebelah kiri dan kanan, ataupun di dalam bahasa kapal, lampu di sebelah port side dan juga starboard. Lampu di port side adalah lampu merah, manakala lampu di starboard adalah lampu hijau. Seterusnya ialah stern light. Stern light ini lampu belakang. Lampu yang berwarna putih dipasang di belakang kapal. Seterusnya adalah towing light. Towing light ini lampu kuning yang juga dipasang di belakang kapal. Seterusnya all round light, yang di mana sebuah kapal itu memasang lampu ini secara 360 darjah di dalam kapal. Dan akhir sekali ialah flashing light. Flashing light ini adalah lampu yang berkelip sebanyak 120 kali dalam masa 1 minit. Jadi itu sahaja di dalam rule 20 dan juga rule 21. Sekian, terima kasih. Saya akan meneruskan dengan peraturan yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan kenampakan lampu-lampu isyarat. Peraturan ini boleh dilihat dari julat minimum yang berikut, iaitu yang pertama sekali, bagi vessel yang panjangnya 50 meter atau lebih, contohnya satu lampu mercu 6 batu, seterusnya satu lampu sisi 3 batu dan sebagainya. Seterusnya, bagi vessel yang panjangnya 12 meter atau lebih tetapi kurang daripada 50 meter, boleh diberi contoh dengan satu lampu sisi 2 batu dan satu lampu buritan 2 batu dan sebagainya. Selain itu, bagi vessel yang panjangnya kurang daripada 12 meter, boleh dikaitkan dengan satu lampu mercu 2 batu. Seterusnya, satu lampu sisi 1 batu dan sebagainya. Dan akhir sekali, bagi vessel atau objek yang tidak dapat dilihat, boleh dikaitkan dengan satu lampu cahaya berkeliling putih 3 batu. Rule yang seterusnya adalah Rule 23 yang berkaitan tentang vessel pacuan kuasa yang sedang berlayar. Peraturan ini menerangkan tentang sesuatu vessel pacuan kuasa yang sedang berlayar hendaklah mempertunjukkan, iaitu yang pertama, satu lampu mercu di hadapan. Seterusnya adalah satu lampu mercu, yang kedua di belakang dan lebih tinggi kedudukannya daripada lampu mercu di hadapan, kecuali bagi vessel yang panjangnya kurang daripada 50 meter tidak diwajibkan mempertunjukkan lampu mercu kedua, tetapi boleh berbuat demikian.
Seterusnya adalah lampu-lampu sisi serta satu lampu buritan. Seterusnya adalah berkaitan sesuatu vesel cushion angin apabila beroperasi secara tanpa sasaran hendaklah sebagai tambahan kepada lampu-lampu isyarat yang ditetapkan dalam perkara yang diterangkan sebentar tadi, iaitu mengenai vesel pacuan kuasa yang sedang berlayar di mana mempertunjukkan satu lampu berkeliling kuning berkelip. Kraf SDT sahaja apabila berlepas, mendarat dan terbang hampir dengan permukaan hendaklah sebagai tambahan kepada lampu-lampu yang ditetapkan dalam perkara yang pertama tadi, iaitu mengenai sesuatu vesel pacuan kuasa yang sedang berlayar dan ia menunjukkan satu lampu berkeliling keamatan tinggi merah berkelip. Seterusnya adalah mengenai sesuatu vesel pacuan kuasa yang panjangnya kurang daripada 12 meter boleh sebagai ganti bagi lampu-lampu isyarat yang ditetapkan dalam perenggan yang pertama tadi dan menunjukkan satu lampu cahaya berkeliling putih dan lampu-lampu sisi. Dan seterusnya adalah mengenai sesuatu vesel pacuan kuasa yang panjangnya kurang daripada 7 meter dan kelajuan maksima adalah tidak melebihi 7 knot boleh sebagai ganti bagi lampu-lampu isyarat yang ditetapkan dalam perenggan yang pertama tadi. Kaedah ini menunjukkan satu lampu cahaya berkeliling putih dan hendaklah jika boleh juga menunjukkan lampu-lampu sisi. Seterusnya adalah berkaitan dengan lampu mercu atau lampu cahaya berkeliling putih bagi vesel pacuan kuasa yang panjangnya kurang daripada 12 meter boleh dipindahkan daripada garis tengah memanjang vesel itu sekiranya pemasangan di garis tengah tidak praktik dengan syarat bahawa lampu-lampu sisi hendaklah dicantumkan di dalam satu lantera dan dibawa di garis tengah memanjang vesel itu ataupun diletakkan seberapa dekat yang boleh dengan garis memanjang yang sama seperti lampu mercu ataupun lampu cahaya berkeliling putih. Itulah Rule 23. Rule 24. Rule 24 menerangkan tentang penundaan dan penolakan kapal. Yang di mana ialah satu vesel pacuan kuasa apabila menunda, hendaklah menunjukkan dua lampu mercu. Dan dua lampu mercu tersebut diletakkan sebaris tegak dan bukannya lampu isyarat seperti yang ditetapkan dalam Rule 23. Apabila panjang tunda diukur dari buritan kapal tunda ke hujung selepas tunda melebihi 200 meter, tiga lampu iaitu lampu-lampu sisi, lampu belakang dan lampu tunda diletakkan sebaris tegak dengan lampu belakang. Yang kedua, sekiranya kapal pacuan kuasa ditolak ke hadapan atau ditunda bersama, hendaklah menunjukkan dua lampu mercu dalam garisan menegak, iaitu lampu sisi dan lampu belakang. Rule 25. Rule 25 menerangkan tentang vesel yang sedang berlayar dan vesel yang sedang dirayung. Kandungan dalam Rule 25 ini berkaitan dengan kapal yang sedang berlayar hendaklah menunjukkan dua lampu iaitu lampu-lampu sisi dan lampu belakang. Bagi kapal yang panjangnya kurang daripada 20 meter, lampu-lampu yang ditetapkan dalam peraturan ini tadi boleh disatukan dalam bahagian belakang yang dibawa pada atau berhampiran bahagian atas tiang yang di mana ia boleh dilihat dengan baik. Bagi kapal yang panjangnya kurang daripada 7 meter, hendaklah mempamerkan lampu yang sama. Namun, jika dia tidak boleh melakukannya, hendaklah menyediakan obor elektrik atau tanglung yang dinyalakan di tangan bagi mempamerkan cahaya yang mencukupi untuk mengelakkan berlakunya perlanggaran.